kasih kerana sudi meluangkan masa sebentar untuk bersama kami dalam program Bicara Santai Kesedaran Perbankan Islam dalam Masyarakat. Awak semua dengar tak suara saya? Dengar. Dengar. Terima kasih. Majlis akan dimulakan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam opsi cemerlang bersama diucapkan kepada para hadirin, khususnya yang sedang menyaksikan secara langsung di Facebook Live. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami dalam program Bicara Santai Kesedaran Perbankan Islam dalam Masyarakat. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana dengan rahmat dan izinnya dapat kita bersama-sama dalam majlis hari ini. Siswa-siswi yang dirahmati Allah sekalian, bagi memohon rahmat dan keberkatan, marilah sama-sama kita mulakan majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hai semua, nama saya Nasrina Nadia binti Muhammad Nasri selaku moderator anda untuk program Bicara Santai Kesedaran Perbankan Islam dalam Masyarakat. Yang dihormati panel jemputan kita pada hari ini iaitu Cik Syafiqah, Cik Akila dan Cik Yasmin yang merupakan graduan Perbankan Islam tahun akhir. Dan seterusnya yang saya kasihi, para penonton yang menyertai kami pada malam ini. Alhamdulillah, sebelum kita bermula, alangkah indahnya jika kita dapat berkenalan dengan panel kita. Jadi, izinkan saya menjemput panel yang pertama, Saudara Cik Nur Syafiqah. Sila kenalkan diri anda. Hai, nama saya Nur Syafiqah binti Kamarudin. Saya merupakan pelajar tahun akhir dalam kursus Ekonomi Kewangan Islam di UPSI. Dalam bicara santai ini, saya berperanan sebagai panel 1. Terima kasih Cik Syafiqah. Seterusnya saya menjemput panel kita yang kedua, Cik Akila. Terima kasih kepada moderator kerana memberi peluang kepada saya untuk bercakap pada bicara santai kali ini. Nama saya ialah Nur Akila binti Mat Azhar. Saya merupakan panel yang kedua dan merupakan mahasiswa UPSI dalam jurusan Ekonomi Kewangan Islam. Terima kasih Cik Akila. Wah, hujan lebat ya nampaknya di situ. Dan seterusnya kita jemput panel kita yang ketiga, Saudari Yasmin. Silakan. Assalamualaikum dan hai semua. Nama saya Wan Yasmin binti Wan Muhammad Salim. Saya merupakan mahasiswa daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris, mengambil jurusan Ijazah Sarjana Muda Ekonomi Kewangan Islam. Dan saya merupakan panel 3 untuk bicara santai kita pada hari ini. Terima kasih Cik Yasmin. Alhamdulillah, nampaknya semua panel kita telah selesai sesi ta'aruf. Jadi, mari kita teruskan dengan soalan yang pertama untuk panel kita yang pertama. So, Cik Syafiqah, adakah saudari telah bersedia? Sudah. Alright. Okay, saya nak tanyakan soalan yang pertama lah. Berkenaan dengan perbankan Islam. Baru-baru sejak PKP ini, e-wallet kerap digunakan. Macam dulu e-wallet ni macam tebu dalam kalangan masyarakat. Namun sekarang e-wallet ni telah menjadi kebiasaan. Jadi boleh Cik Pika tolong macam beritahu apakah hukum guna e-wallet ataupun apakah perkaitan e-wallet dengan perbankan Islam. Silakan. Okay, boleh. Terima kasih moderator Cik Nasrin Nadia. Seperti yang kita dapat lihat sekarang ini, fenomena cashless semakin berleluasa, terutamanya di pusat-pusat membeli belah, restoran dan juga Malaysia setelah Bank Negara mengeluarkan lebih 40 lesen e-wallet kepada bank dan juga syarikat kewangan bukan bank. E-wallet atau dompet digital ini berfungsi seperti dompet fizikal kita, iaitu menyimpan wang dan juga maklumat akaun bank kita dalam satu aplikasi.
Untuk lebih terperinci, e-wallet ini adalah bertujuan untuk menggantikan dompet fizikal supaya kita tidak perlu membawa dompet atau beg tangan ke mana-mana sahaja. Antara contoh e-wallet yang terkenal di Malaysia sekarang ini adalah seperti Boost, GrabPay, Touch and Go Wallet, ShopeePay dan banyak lagi. Kini sebarang bentuk pembayaran menjadi semakin mudah. Pengguna hanya perlu memiliki kod tersendiri dan pemindahan kepada pihak lain hanya dengan menggunakan kod sahaja. Pengguna dan pedagang hanya perlu satu scan ataupun satu imbasan sahaja untuk memindahkan wang antara satu sama lain. Namun, sejauh manakah teknologi e-wallet ini mematuhi prinsip syariah? Mari kita bincangkan. Islam hakikatnya tidak pernah menghalang sebarang bentuk teknologi baru. Bahkan Islam juga mengiktiraf dan menggalakkan penggunaan akal manusia pada tahap maksimum untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Prinsip syariah dalam muamalat dan transaksi moden yang berlaku hari ini. Cik Syafiqah? Cik Syafiqah, okey ke tu? Adakah transaksi melalui e-wallet ini memiliki unsur yang boleh membawa kepada pengharamannya? Secara umumnya, perkhidmatan e-wallet ini tidaklah dilihat mempunyai unsur-unsur yang bercanggah dengan prinsip syariah selagi barangan dan perkhidmatan yang dibeli adalah patuh syariah seperti tidak membeli arak yang diharamkan. Walau bagaimanapun, ada beberapa isu yang dibangkitkan sebagai peringatan kepada syarikat penyedia e-wallet. Antara isunya adalah jika syarikat penyedia e-wallet menggunakan wang milik pelanggan bagi aktiviti lain selain dibenarkan dan juga memberi bonus kepada pelanggan, ia termasuk dari bentuk pinjaman dan terdedah kepada pengharaman riba. Sekiranya ini berlaku, syarikat penyedia e-wallet telah pun melanggar peraturan sebagai penyedia e-wallet dan boleh ditarik semula lesen mereka. Isu lain adalah promosi yang bercanggah syariat. Ada syarikat penyedia e-wallet menawarkan lucky draw kepada pelanggan yang menggunakan e-wallet mereka. Contohnya, mereka perlu membayar RM1 dari e-wallet mereka untuk menyertai satu lucky draw. Sekiranya mereka menang, mereka akan menerima hadiah bernilai ribuan ringgit. Mereka yang tidak berjaya pula akan dipulangkan kembali wang mereka ke dalam e-wallet masing-masing. Komitmen walaupun RM1 untuk menyertai lucky draw ini adalah satu bentuk perjudian yang tidak dibenarkan walaupun ia dipulangkan kembali jika tidak berjaya. Ia sama seperti menyertai perjudian tetapi tidak mengeluarkan duit sendiri. Itu sahaja perbincangan daripada saya. Terima kasih. Terima kasih untuk jawapan sangat padat dan hebat yang telah diberikan oleh Cik Syafiqah. Saya bersetuju bahawa e-wallet ini sesuai dengan peredaran zaman dan Islam, kita pun perlulah menggunakan e-wallet dengan cara yang betul dan tidak melanggar etika syariah. Terusnya, soalan saya yang kedua untuk panel kita yang kedua, Cik Akilah. Sebelum tu saya nak tanyalah, Cik Akilah, masih hujan ke kat sana? Ke dah banjir dah? Ya, saya. Sekarang ni memang masih hujan. Saya minta maaf banyak-banyak kalau tidak dengar suara saya. Okey, tak apa. InsyaAllah dengar. Jangan jerit Cik Akilah. Saya takut. Okey, terus saya nak tanya Cik Akilah berkenaan dengan Bitcoin. Zaman sekarang kan kita duduk, sejak kita PKP duduk rumah ni kan, kita tak boleh nak buat perniagaan secara face to face dan ramai mula mencaburkan diri ke dalam dunia wang digital seperti Bitcoin. Boleh Cik Akilah terangkan bagaimana Bitcoin ni dan apakah hukumnya dari segi syariah perbankan Islam? Silakan. Terima kasih moderator di atas soalan yang diberikan. Okey, antara isu semasa perbankan Islam yang sering disebutkan
yang sering disebutkan oleh setiap lapisan masyarakat adalah berkenaan dengan Bitcoin. Betul kan? Okey, untuk pengetahuan semua, Bitcoin ini merupakan sejenis cryptocurrency atau yang disebut sebagai mata wang digital yang telah dicipta pada tahun 2008 oleh Satoshi Nakamoto dan telah diperkenalkan di pasaran saham pada tahun 2009. Ia juga adalah mata wang digital yang pertama dan dianggap paling meluas dan berjaya di dalam dunia. Okey, untuk pengetahuan semua, harga Bitcoin yang paling tinggi mengikut sejarah Bitcoin adalah pada tahun lepas, iaitu pada tahun 2020 di mana Bitcoin ini telah merekodkan harga yang tertinggi yang telah mencecah hampir $200,000 untuk sebuah Bitcoin. Okey, untuk peningkatan harga Bitcoin ini telah membuka mata orang ramai untuk membeli Bitcoin sebagai pelaburan di masa akan datang. Cuba anda bayangkan jika anda semua membeli Bitcoin seawal tahun 2010 di mana harganya kurang daripada $1 untuk sebuah Bitcoin. Mungkin sekarang anda sudah menjadi seorang jutawan. Okey. Untuk pengetahuan semua, secara asasnya Bitcoin ini adalah fail komputer yang disimpan dalam aplikasi yang dipanggil Bitcoin Wallet atau dompet digital. Okay. Orang yang mempunyai Bitcoin di dalam dompet digital mereka boleh menghantar Bitcoin kepada orang lain. Dalam masa yang sama, mereka juga boleh menerima Bitcoin daripada orang lain. Okay. Setiap transaksi Bitcoin akan direkodkan secara umum yang dipanggil sebagai blockchain. Blockchain ini merupakan satu sistem yang direka khas bagi merekod segala transaksi Bitcoin agar ia selamat digunakan tanpa membimbangkan risiko penggunaman. Okay. Apa itu blockchain? Blockchain ini juga adalah sebagai teknologi penyimpanan rekod di sebalik rangkaian Bitcoin. Blockchain ini adalah terdiri daripada setiap blok atau blok penyimpanan maklumat digital. Setiap blok ini menyimpan maklumat-maklumat transaksi yang dilakukan ke atas setiap Bitcoin. Sebagai contoh, ia menyimpan maklumat seperti tarikh, masa, amount transaksi yang dilakukan dan juga siapa yang terlibat dalam transaksi tersebut. Okey, sekarang saya akan menerangkan tentang ciri-ciri dahulu ya. Ciri-ciri Bitcoin ni adalah yang pertama, dia tidak berpusat di mana ia merupakan Bitcoin tidak dikawal oleh mana-mana badan kerajaan, bank maupun syarikat. Ini juga bermaksud pihak kerajaan tak boleh untuk masuk campur ke atas urusan Bitcoin. Mereka juga tidak boleh mengesan transaksi yang dilakukan ke atas Bitcoin. Oleh kerana kekurangan daya pemantauan, banyak negara tidak menerima Bitcoin sebagai mata wang yang sah. Yang kedua adalah Bitcoin ini boleh dipindahkan sama ada untuk menghantar atau menerima melalui internet. Oleh kerana kategori Bitcoin adalah mata wang digital, maka pengurusan untuk menghantar dan menerima Bitcoin adalah melalui penggunaan internet dan online sahaja. Mereka boleh membuka wallet mereka di telefon pintar atau komputer dengan menggunakan aplikasi tertentu untuk melakukan transaksi di dalam kalangan komuniti. Kaedah ini dilihat terlalu mudah dan mesra pengguna berbanding dengan mata wang yang lain yang perlu dibawa jika ingin melakukan sebarang transaksi. Namun, adakah Bitcoin ini halal atau haram di Malaysia? Ini merupakan persoalan atau isu-isu yang hangat di mana semua orang tertanya-tanya. Okey, menurut Dr. Zaharuddin Abdul Rahman iaitu ahli Jawatan Kuasa Khas Kewangan Islam Malaysia mengatakan bahawa disebabkan oleh kerana Bitcoin ini adalah mata wang kripto yang tidak mempunyai pemantauan mana-mana badan kerajaan, ini akan memudahkan transaksi-transaksi baik berkaitan dengan jenayah mudah dilakukan menerusi Bitcoin. Disebabkan itu, masyarakat tidak tahu sama ada Bitcoin ini adalah halal ataupun haram. Konsep ini tidak akan dapat diselesaikan dengan mudah. Namun, terdapat sesetengah orang yang mengatakan Bitcoin ini halal dan sesetengah lagi ada yang mengatakan ianya haram. Akan tetapi, terdapat beberapa pakar daripada yang mempertimbangkan Bitcoin adalah halal. Tetapi jika ia menggunakan dengan cara yang salah di sisi undang-undang dan juga agama Islam seperti mengubah wang haram, perjudian atau kegiatan jenayah lain,
dengan jelasnya ia adalah haram. Kesimpulannya, isu Bitcoin yang masih belum dapat difahami dan dikuasai secara jelas menyebabkan terlalu ramai anda yang berkenaan dengan hukum penggunaannya. Oleh itu, pihak yang terlibat harus menangani isu Bitcoin agar tidak terus mempengaruhi kehidupan dan gaya hidup manusia pada masa hadapan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Kita kembali kepada moderator. Terima kasih untuk jawapan yang agak padat daripada saudari panel ketiga. Ya, saya setuju dengan pernyataan tersebut. Jadi, seterusnya saya menjemput ahli panel kita yang ketiga, Cik Yasmin, untuk mengulas tentang isu Forex. Adakah Forex dan Bitcoin ini perkara yang sama ataupun lain? Silakan Cik Yasmin. Cik Yasmin, okey ke tu? Dengar apa saya cakap? Okey, saya baru dengar. Silakan. Okey, terima kasih kepada Cik Naya di atas soalan yang diutarakan. Okey, secara asasnya boleh saya katakan Bitcoin dan Forex ni dia ada asas yang sama, iaitu dia merupakan perdagangan mata wang. Cumanya kalau kita tengok, kalau dengar Cik Akilah cakap tadi berkenaan Bitcoin, kita boleh berinteraksi dengan orang lain kan. Tapi kalau Forex ni, dia macam lebih mudah lah. Dia kalau awak semua nak pergi main Bitcoin pakai money changer pun boleh macam tu. Okay, so pertama sekali saya terangkanlah apa itu foreign exchange. So Forex ni dia adalah singkatan kepada foreign exchange. Dia merupakan pemerdagangan kita jual beli mata wang. So untuk lebih faham, saya terus pergi kepada modus operandi, iaitu macam mana kita nak main Forex ni. Okay, contohnya sekarang kita nak beli $1 dengan duit Malaysia. Okay, duit Malaysia RM4.40 dapat $1. Tapi sikit sangat lah kan, nak beli $1 je nak buat apa kan. So beli lebih sikit, beli $100 dengan harga RM440 duit ringgit Malaysia. Then, so sekarang ni you ada $100 kan. Okay, so nanti you tunggu, you tengok, lepas tu nanti you tengok harga US dollar makin naik. So dengan $100 you kena bayar RM4.60. So harga dah naik lah kat situ. So you jual $100 you tu, pergilah jual dekat money changer boleh. So dapat dengan harga RM4.60. So waktu you beli, you beli masa harga RM4.40. Sekarang jual harga RM4.60. So dah dapat you beli pula $100 right. So dah dapat RM20 untung dekat situ. So macam itulah orang main Forex. So dekat sini kita tanya, Forex ni dia halal ke haram ke? So secara ringkasnya kita nak cakap dekat sini bahawa semua perdagangan yang berkaitan dengan mata wang, kita jual beli mata wang, basically dia tak bolehlah haram. Kenapa? Sebab mata wang ni dia riba. Dia emas semua tu dia berawi. So so tak boleh lah kalau you nak jual beli mata wang. So basically dia haram. So tapi sekarang ni orang keliru right Forex sebab benda ni untuk kita macam haram tak boleh kan. Kena lebih tegas dengan kita punya pegangan kita. So kalau haram tu tetap haram. Sebab apa? Sebab Forex tu jual beli mata wang. Mata wang ni dia terdedah kepada barang ribawi. So nanti riba. Okay. Tapi yang sekarang ni challenge yang kita hadapi sekarang ni, Forex ni sangat mudah kita nak main. Kita tak payah pergi kat money exchange pun. Kita just dekat online je. So kita boleh tengok naik turun harga mata wang tu dekat online dan kita boleh buat trade lah, buat buy and sell. So saya rasa itu sahaja daripada saya. Harap jelas lah. Kembali kepada moderator.
Terima kasih. Panel kita yang ketiga, Saudari Yasmin. Wah, panjang lebar jawapannya. Saya bersetuju forex ni haram kerana mengandungi unsur-unsur yang ketidakjelasan dan unsur perjudian seperti gharar dan maisir. Alright, kita seterusnya ke soalan yang seterusnya. Saya nak tanya panel kita yang pertama, Cik Syafiqah. Apakah pada pendapat saudari, apakah langkah kesadaran yang kita boleh buat supaya perbankan Islam ni lebih dikenali dalam kalangan masyarakat? Silakan, Cik Syafiqah. Okey. Perbankan Islam perbankan Islam ini satu dahulu merupakan sektor dan institusi alternatif kepada umat Islam. Namun kini telah berkembang dengan begitu pesat sekali. Perbankan Islam kini telah menjadi pilihan utama dalam melakukan dalam melakukan transaksi perbankan, sama ada untuk deposit, pembiayaan maupun perkhidmatan lain oleh orang Islam dan juga bukan Islam di negara ini. Hal ini merupakan hasil positif daripada kempen-kempen yang telah dijalankan oleh bank-bank di Malaysia serta kerajaan dalam memperkasakan penggunaan perbankan Islam di negara ini. Antara contoh kempen yang telah dilaksanakan oleh pihak bank dan juga kerajaan adalah seperti skim pembiayaan patuh syariah perusahaan kecil dan sederhana ataupun PKS, Buy Muslim First dan juga banyak lagi kempen-kempen lain yang telah dijalankan. Ini adalah satu usaha yang dilaksanakan bagi memberi kesedaran tinggi yang dikenakan oleh perbankan konvensional berbanding dengan perbankan Islam. Tambahan, pelaburan bagi sektor perjudian, pelacuran, pornografi dan senjata adalah dilarang dalam perbankan Islam. Malahan, setiap bank konvensional yang berusaha menawarkan kewangan Islam telah memperkenalkan badan organisasi baru bagi mengawal selia urus niaga, reka bentuk produk dan juga teknologi maklumat atau IT supaya selari dan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Selain itu, dapat dilihat juga kebanyakan individu mendapat maklumat mengenai perbankan Islam ini adalah melalui rakan-rakan rapat mereka ataupun rakan kongsi ataupun dan juga di media sosial seperti Facebook, Instagram, portal rasmi bank dan sebagainya. Sehubungan dengan itu, wujudnya peningkatan pelabur dan pelanggan dalam menggunakan perkhidmatan perbankan Islam di negara ini. Namun begitu, saya dapati banyak lagi usaha yang dirancang oleh pihak terlibat dalam memajukan sektor perbankan Islam ini tidak mencukupi. Jadi ia memerlukan penambahbaikan pada masa akan datang. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Sama-sama Cik Syafiqah. Terima kasih kerana telah menjawab soalan itu. Jadi banyak manfaat ni kalau sekiranya kita jalankan kempen untuk menjadikan kesedaran dalam masyarakat kita ni tentang perbankan Islam semakin banyak. Dan seterusnya, soalan seterusnya saya ingin tanyakan kepada ahli panel kita yang kedua, Cik Akila. Boleh ke saya nak cakap bagaimanakah pada pendapat saudari untuk memberi kesedaran tentang perbankan Islam dalam kalangan masyarakat? Silakan, Cik Akila. Terima kasih moderator. Okey, pada pendapat saya, sektor kewangan Islam pada masa kini sangatlah berkembang dengan pesat. Akan tetapi terdapat juga penyebab utama yang menghalang pertumbuhan perbankan Islam ialah kurangnya kesedaran dalam kalangan masyarakat, terutamanya yang berkaitan dengan sistem perbankan Islam. Antara langkah bagi memberi kesedaran dan meningkatkan pertumbuhan kewangan Islam adalah institusi kewangan Islam itu sendiri perlu memperbanyakkan kajian dan penyelidikan yang berkaitan yang melibatkan semua peringkat meliputi pengawal selia, pengamal dan ahli akademik bagi memperkukuhkan lagi kefahaman tentang perbankan Islam. Bagi ahli akademik,
adalah lebih penting untuk melakukan kajian dan mempunyai komitmen untuk menghasilkan penyelidikan dan penerbitan yang bermutu tinggi khususnya dalam bidang kewangan dan perbankan Islam. Penyelidikan dan kajian ini dibuat bagi memperjuangkan dan memartabatkan kewangan Islam di mata dunia. Oleh yang demikian, untuk mengatasi masalah ini daripada terus berleluasa, industri kewangan Islam perlu atau mestilah secara berterusan mendekati dan mendidik masyarakat. Dengan itu, tahap kesedaran masyarakat akan dapat ditingkatkan dan tidak lagi menjadi punca kepada masalah dalam kewangan Islam. Sekian saja daripada saya. Terima kasih Cik Akila untuk pandangan yang menarik. Saya setuju dengan pendapat saudari. So seterusnya kita ke soalan yang terakhir. Kepada ahli panel kita yang ketiga, Cik Yasmin. Pada pendapat saudari bagaimanakah? Mungkin ada cara lain yang tidak disebutlah oleh panel yang pertama dan yang kedua. Silakan. Okey, terima kasih Cik Nadia. Sebelum tu saya tanya, boleh dengar suara saya dengan jelas ke? Boleh. Okey. Boleh dengar. Okey. Untuk kita meningkatkan kesedaran dalam masyarakat tentang pentingnya kewangan Islam ni, pertama sekali kita mesti bagi pendedahan kepada mereka tentang kewangan Islam ini. Jadi salah satu cara yang mudah dan bagi saya terkini lah, iaitu dengan menggunakan teknologi. Teknologi di sini, kalau media sosial tadi tu kita cakap dia boleh memberi pendedahan dan sebagainya kan. Tapi kalau teknologi ni dia lebih cenderung kepada turut serta macam tu. Contohnya macam saya baca dekat akhbar beberapa hari yang lalu, kewangan Islam ni dia telah bekerjasama dengan fintech, iaitu financial technology. So dengan cara tu di hujung jari sahaja masyarakat kita pada hari ini dapat berhubung secara langsung dengan semua aktiviti kewangan Islam yang dibenarkan untuk beroperasi walaupun secara atas talian. Jadi dengan cara itu masyarakat rasa lebih dekat dengan kewangan Islam itu sendiri. Perbankan Islam itu sendiri dilihat di mata masyarakat sangat mudah. Bukan sahaja orang Islam tapi juga orang bukan Islam. Jadi dengan cara ni mereka akan lebih berminat untuk berurusan dengan perbankan Islam, menjalankan urus niaga dengan perbankan Islam. Jadi dekat sini bukan sahaja kita memberi pendedahan kepada mereka, kita juga memberi peluang kepada mereka untuk turut serta dalam menjalankan apa-apa sahaja aktiviti yang berkaitan dengan perbankan Islam. Jadi mereka dah ada pengalaman. Jadi bila daripada pengalaman yang diperoleh sendiri oleh mereka, di situ mereka akan lebih tertarik dan akan nampak sendiri manfaatnya apabila mereka turut serta dalam semua perkara yang berkaitan dengan perbankan Islam. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih untuk jawapannya yang bernas diberikan oleh Cik Yasmin. Saya bersetuju telah menjadi tanggungjawab kita sebagai orang Islam untuk menggunakan perkhidmatan perbankan Islam, dan bukan sahaja hanya orang Islam boleh menggunakan perkhidmatan perbankan Islam, namun orang yang bukan Islam juga digalakkan menggunakannya. Lagipun seperti kalau kita perasan dah semakin ramai perbankan Islam makin dikenali kan dari hari ke hari, dan kita pun ada perbankan Islam ni ada banyak kelebihan, sebab tu ramai orang menggunakannya. So, jadi sekiranya para penonton mempunyai soalan yang ingin diajukan pada panel kita, boleh ajukan soalan anda di ruangan chat dan ataupun ruangan komen. Okey, saya nampak satu soalan lah. Okey, sekarang saya akan bacakan satu soalan daripada Khadijah. Soalan beliau berbunyi, bolehkah kalau panel terangkan kelebihan perbankan Islam berbanding perbankan konvensional? Panel mana nak jawab dulu? Saya jemput panel yang kedua. Saudari Akila, silakan. Okey, terima kasih moderator dan bagi yang penanya soalan tu.
Okey, pada pendapat saya antara kelebihan perbankan Islam ni berbanding dengan perbankan konvensional ni adalah segala urusan perbankan Islam akan dipantau oleh ahli atau majlis jawatan kuasa penasihat syariah dan audit syariah yang bertanggungjawab dalam memastikan pematuhan hukum syariah di sebuah bank. Okey, berlainan pula dengan perbankan konvensional di mana sistem pemantauan bagi perbankan konvensional adalah tidak diamalkan dari segi sudut syariah Islam. Justru mereka ini membuka ruang bagi sistem ni untuk melanggar hukum syariah yang menjadi teras kesepaduan umat Islam itu sendiri. Okey, bukan sahaja untuk umat Islam, malah masyarakat yang datang daripada agama lain juga haruslah sedar tentang kelebihan sistem perbankan Islam ni kerana kelebihannya itu memberi faedah kepada masyarakat secara menyeluruh. Kesimpulan saya memandangkan negara Malaysia ni sebagai sebuah negara yang majoriti rakyatnya terdiri daripada umat Islam, maka sebaiknya kita menggunakan sistem perbankan Islam ni dan sistem perbankan Islam ni juga haruslah diperluaskan lagi agar kita dapat menjamin transaksi yang berlandaskan hukum agama Islam yang benar dan telus. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Panel kita yang kedua, Cik Akila. Panel kita yang pertama, Cik Syafiqah. Ni nak tambah apa-apa ke berkenaan soalan ni? Soalan yang sama, jawapan yang lain. Silakan, Cik Syafiqah. Boleh saya tambah. Seperti yang dianjurkan oleh ajaran hukum syarak Islam yang benar dan juga berlandaskan sumber utama dalam Islam iaitu Al-Quran, sistem perbankan Islam ini tidak mengamalkan sama sekali kegiatan riba, qara dan juga maisir. Sebagai contoh, dalam kontrak Al-Wadi'ah iaitu sebuah kontrak apabila pemilik harta mengamanahkan pihak bank menyimpan wangnya untuk tujuan pinjaman semata. Pihak bank tidak akan memberikan faedah melalui pinjaman wang tersebut. Malah, wang bonus yang akan diberikan dalam bentuk hibah oleh pihak bank Islam setelah menilai lebihan keuntungan yang diperolehi sama ada ianya boleh diberi ataupun tidak dan tidak sekali melibatkan unsur riba. Berlainan pula dengan sistem perbankan konvensional, faedah atau keuntungan yang diberikan kepada pemilik harta itu adalah merupakan riba di mana ianya dilarang oleh hukum syarak. Itu sahaja kelebihan perbankan Islam yang dapat saya tambah. Terima kasih Cik Syafiqah. Cik Yasmin, ada apa-apa nak tambah berkenaan kelebihan perbankan Islam berbanding perbankan konvensional? Silakan. Baiklah, saya nak tambah tentang satu perkara iaitu perbankan Islam ini dan sistem keuangan Islam sendiri kita perlu faham bahawa ia adalah bersifat telus dan jelas. Kenapa saya cakap macam tu? Okey, saya bagi satu keadaan lah. Katakanlah pelanggan ni dia pergi dekat bank Islam cakap dia nak beli rumah. Jadi secara ringkasnya sebelum kontrak tanda tangan itu berlaku, pelanggan sendiri dah tahu harga rumah tu berapa dan berapa keuntungan yang akan bank peroleh daripada pembiayaan tersebut. Jadi di sini menunjukkan semua perkara yang dilakukan oleh perbankan Islam adalah sangat jelas. Pelanggan tahu untung berapa, harga rumah berapa, jadi tak ada apa-apa persoalan nak kata perbankan Islam ni ambil keuntungan yang terlalu banyak ataupun sebagainya. So itu tidak sepatutnya berlaku lah dan seterusnya. Bila kedua-dua pihak bersetuju barulah kita tanda tangan kontrak pembiayaan dan kontrak perjanjian kan. Jadi itu bagi saya satu kelebihan kerana tak ada rasa ragu-ragu antara pelanggan dan pihak bank. Sebab bila kita berurusan dengan pembiayaan ni mestilah kita nak tengok harga kan, itu yang paling utama. Kalau tinggi rendah itu yang memainkan peranan utama. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Cik Yasmin untuk soalan. Terima kasih Cik Akila, Cik Syafiqah dan juga Cik Yasmin untuk jawapan yang diberikan. Saya tengok lagi ruangan chat, ada ke orang komen soalan lagi? Nampaknya tiada dah soalan daripada penonton.
maka program kita telah sampai ke penghujungnya. Terima kasih kepada panel kita kerana sudi meluangkan masa bersama kita dan terima kasih juga kepada para penonton yang setia dari awal hingga akhir. Semoga perkongsian sebentar tadi memberi manfaat kepada semua. Saya juga ingin memohon maaf sekiranya terdapat salah kata tersilap bicara sepanjang saya mengendalikan program ini. Segala yang baik datang daripada Allah dan segala yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Terima kasih dan selamat malam. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.